organisasi yang besar. So, macam mana kita nak start video corporate? Macam mana kita nak masukkan video corporate? Semua video ini adalah very subjektif. Subjektif ni maksud dia, kita boleh present dalam bentuk mana? Kalau kita sebut pasal video corporate. Okey, video corporate. 4 minit video corporate. So, apa yang perlu ada dalam video corporate? Ini yang penting dulu. Ini yang kita perlu tahu. Okey, contoh, cikgu akan pergi kepada video corporate kan. Sekejap cikgu tutupkan VT sekejap. Okey, so bila kita go to the video corporate. Bila video corporate ni sebenarnya kita akan pergi kepada timeline kita, right? So video corporate selalunya dibuat mesti ada depan. Selalunya sini adalah logo jabatan. So senang ni kerja dia. Logo jabatan, right? Lepas tu kita pergi kepada dia punya kalau zaman dulu selalunya ada sejarah awal. Okey, lepas tu baru kita pergi kepada organisasi. And that is editing. Editing bila dah ada benda ni jadi mudah. Sini kita panggil organisasi. Okey So maksud dia sini baru kita pecah organisasi tu besar. Then baru kita pergi kepada kemudahan yang ada. So bila kemudahan yang ada, kita dah tahu dah semua apa yang ada lah organisasi kita. Lepas tu kita pergi kepada tentang apa kita panggil kejayaan. Right, kejayaan. Lepas tu baru kita pergi kepada vision. Kita pergi kepada vision. So bila kita pergi kepada vision, kita pergi kepada future, kita pergi kepada masa depan. And then the last one, yang ni penting wajib that's why kita perlu ada ending dia. Kita perlu ada maklumat, kita perlu ada logo kita perlu ada informasi. Right. So bila kita dah ada semua benda ni, baru senang kerja editing kita. Nampak tak? Bila kita dah ada maklumat yang lengkap, barulah senang kerja editing kita. Itu dari segi video corporate. Bila kita dah ada dia punya step dia, kita dah tahu dah part mana kita nak masuk. Kalau konsep ini pun masih kita lagi blur, tak tahu mana nak masuk dulu, siapa bahan perlu letak, apa bahan yang perlu ada, macam mana kita nak buat editing? Cikgu pesan lagi sekali, maksud dia apps ataupun software bukan matlamat yang paling utama. Matlamat yang utama macam mana kita nak buat editing dengan konten yang kita ada. So paling tidak selepas saja konten konsep, baru kita fikir pasal storyboard. Kita storyboard. Jadi nak edit ni senang sebenarnya, sebab kita hanya tahu beberapa shot di dalam editing yang cikgu ajar nanti menggunakan. Tak kisah ada yang guna Premiere, ada yang guna Final Cut, ada yang gunakan Radius, ada gunakan Sony Vegas. Tak kisah. Sebenarnya benda ni, software ni adalah tool saja. Tool saja. Bukan kata software A ni bila kita masuk dia proses sendiri dah jadi. Tidak. Dia tool saja. Dia adalah platform. Kita yang nak meletakkan dia. Lepas tu kalau katakan ada yang nak shooting drama, dah edit drama. Pernah edit drama. So edit drama ni ada cara dia pula. Editing drama ni sebenarnya dia dah ada content sheet. Content sheet tu maksud dia dah ada page yang kita boleh tengok scene berapa, babak berapa, then good take scene ataupun babak. Lepas tu shot 1, shot 2, shot 3, shot 1 take 1, shot 1 take 2, shot 1 take 3. Bila kita dah tahu semua takes, di belakang takes 1 NG no good, take 2 NG no good, take 3 good, take 4 KIV. Maknanya kita dah ambil part yang good saja, kita dah puzzlekan dia. Itu kalau buat editing drama. So nak takut apa? So sebenarnya benda tu kena ada jadi passion juga. Bila kita dah tahu pasal nak editing drama, nak editing filem, senang. Right? So sekarang ni mudah sebab kita hanya menggunakan mouse.
Nak potong, nak gunting, nak apa semua guna mouse. Pernah edit filem? Pernah belajar edit filem? Edit filem pula dia ada cutter dia. Dia ada pisau dia. Dia ada mesin steam bed dia. Untuk kita nak pusingkan dia, nak gerakkan dia, tu dipanggil edit filem. Okey, bau chemical dia yang kuat, that is edit filem. Okey, ada soalan tak? Right, semua dah masuk, dah ada. Okey, good. Boleh leave, boleh nanti masuk balik. Okey, right, good. Mau tak sempat jawab cikgu. Okey, good. So dokumentari. Okey, right, good. So sama juga bila cikgu akan tamat ini. Okey, filem pendek, then kita akan pergi kepada 8 dokumentari. Okey, dokumentari ini berbanyak pattern juga. Sekarang ni cikgu sedang menyiapkan 12 video success story tentang adalah lokasi di seluruh Malaysia. Okey, yang cikgu shoot sebelum PKP baru ni, sempat shoot 8 saja, dan minggu habis kelas ni, minggu depan cikgu akan keluar lagi 2 minggu untuk shooting success story di seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia ni maknanya seluruh Melaya, tak masuk Sabah Sarawak. Alright, so macam mana kita nak buat editing dokumentari ni? Skrip tak ada. Tak ada skrip. Tak ada pun skrip. Hanya mesyuarat, cikgu propose about the concept. Oh ya, okey, good, dah, good, hentam. Bila kita pergi syuting, bila kita dah sampai lokasi, kita tak ada skrip. Kita ada konsep je. Konsep tu simpan dalam ni. Yang kat tangan cikgu adalah soalan untuk diinterview. Itu saja. So video ni pula cikgu berkonsepkan interview saja. Tak ada suara latar. Tak ada suara latar. So interview itulah menjalankan cerita. Interview itulah menjalankan cerita. Okey. Simple aja. Bila kita buat video, kita hasil video, ni cikgu bagi tip kita ada dua. Kita kena ada critical. Kita kena create the issue. Bila kita create the issue, ciptakan isu, baru ada solution. Sama video kita pun. Kalau kita buat video apa sekalipun, kita mesti starting dulu. Starting kita tu, bila contoh nak bagi orang seronok, orang mula dah minat nak masuk, dia tengok tentang kalau yang cikgu buat, kenapa gejala dadah adalah satu dianggap musuh negara. So cikgu interview, kenapa adik terlibat dengan dadah? Itu dia isu. Itu dipanggil isu. Saya ciptakan dulu. Lepas tu adik tak sayangkan diri sendiri. Itu isu. Lepas tu adik tak terfikir ke apa kesan buruk kepada mak dan bapa? Dia isu. Baru kita pergi kepada lain pula. Kita akan tanya, dengan program-program yang dibuat ni adalah adakah membantu generasi-generasi penagih ataupun drug addict ni? Begitu. Lepas tu baru kita pergi kepada badan beruniform, tanya macam mana gejala dadah di kawasan ini. Lepas tu kita interview pula orang-orang kampung yang sekitar itu, macam mana perkembangan gejala-gejala drug addict di kawasan kita, di kawasan ini. Oh, dulu memang teruk, sekarang ni dah okey sikit dah. At least dengan program-program yang dibuat dan mungkin kesedaran. Dia begitu. So story tu dah berjalan. Lepas tu cut balik, ambil budak yang pertama tadi, yang penagih tadi. So tanya dia, bagaimana dia mula terjebak? Macam mana dia boleh terjebak? Dia akan cerita dari segi faktor kawan membawakan dia try. Dia begitu maksud dia. So baru melodi tu akan sedap dari segi program kita. Alright. So editing tak susah. Kadang-kadang ada editing, kalau kita tengok National Geography, kita menonton Discovery Channel, banyak ke efek yang dimasukkan? Sikit je kan? Just straight cut. Tapi feel dia, mood dia tu yang memang best. Jadi banyak So maknanya sekarang ni kita akan belajar sentuh beberapa apa kita panggil video yang boleh dibuat. Bila kita dah sentuh kepada sini, berapa video yang kita boleh buat. Okay, right. So bila kita bercakap tentang video pendidikan,
Ini pusat pengajian. Pusat pengajian ni penting kan. Hari ni secara jujur kita di Malaysia kurang dari segi video pendidikan. Maksud video pendidikan tu kalau kita mengajar dalam bidang elektrik contohnya. So sepatutnya kita ada chapter 1, 2, 3, 4 berkaitan dengan elektrik. Kalau kita mengajar dalam bidang mechanical, so kita patutnya buat video tentang mechanical. Ini yang sebaik-baiknya kalau boleh lepas kelas yang dibuat ini at least ada minat, ada inisiatif, right? Kalau di bahagian kesihatan, bahagian pemakanan, kita boleh buat video. Kita boleh buat banyak video sebenarnya. Kesan baik dan kesan buruk tentang pemakanan. Itu sahaja pun dah boleh jadikan segmen yang besar. And then kita boleh jadikan dia aturan pemakanan, kesan baik. Jadi kena fikir. Konten-konten yang begitu sebenarnya kita kena lihat dari segi video apa yang kita nak buat. Kita berada dalam kelompok apa. Kalau kita dalam kelompok pendidikan. Kelompok pendidikan maksudnya kita dalam konteks pendidikan. So kita sepatutnya buat video-video supporting untuk pendidikan. Kalau kita lihat video dekat YouTube, kalau kita type drawer ataupun laci, ada video pendidikan yang ajar cara buat drawer. Tapi kat Malaysia, dekat Malaysia, ini yang berlaku sebenarnya. Mungkin satu tak ada idea macam mana nak buat. Sebenarnya buat drawer adalah satu video yang paling mudah. Kenapa cikgu kata mudah? Okey. Sebelum nak buat drawer, apa patut kita buat? Sebelum nak buat drawer, sepatutnya kita kena drawings. Kita lukis dulu, kita shoot by phone je. Kita letak, kita drawing dulu. Drawing tu sampai habis. Itu cara kita nak buat konten. Lepas tu bila dah drawing, barulah kita pergi ambil material, bahan, papan, apa semua. Then intercut balik dengan drawing. So kita nampak, oh dipotong, size semua. Drawing yang kita shoot tadi kita gunakan waktu buat editing. Step by step kat situ. Itulah pembawa jalan cerita. Drawing itulah yang membawa jalan cerita drawer tu. Dia yang memberikan kesan maklumat. Lepas ini kita buat sini. Lepas B kita buat C. Lepas C kita buat D. Jika nak sokong ataupun nak bantu bagi dia lebih kuat, dia simple. Sebab naratif, suara. Naratif ni ada dua cara. Satu kita boleh buat di peringkat awal. Ataupun kita dah siap video. Kita buat style storytelling. Kita bercakap balik apa yang kita buat. Kita bercakap balik apa yang kita buat. Sebab bila kita dah tulis, dah penuh, so mudah kita nak bercakap. Sebab kita dah melihat video itu. Ini sebenarnya yang patut kita buat. Right. So, ada soalan tak dari segi lain? Ada tak sambil-sambil? Kalau tak ada, right, okay. Kalau buat video klip, ada tak yang lain? Siapa? Okay. Boleh? Cikgu boleh dengar? Boleh, good, malah. Okey, cikgu saya nak tanya. Okey, kalau kita kan walaupun kita government sector, kita banyak buat video untuk media sosial. So, saya nak tahu macam mana nak create mood untuk orang continue watching kita punya video. Sometimes bila kita start dengan corporate style, dia macam tak menarik minat orang untuk melihat kan. So macam mana nak create the mood untuk dia social punya video, walaupun konten dia ialah public awareness daripada government sector. Okay, good. Kita ada dua, kena faham cara keduanya. Satu, kalau kita lihat about that one, then kita ada dua. Ini there is a content dipanggil. Content, right? So content ni sebenarnya adalah kita perlu tahu kita nak pergi ke mana. Kita nak pergi kepada corporates, okay, ataupun kita nak pergi kepada media. Ini kita perlu faham. Ini kita perlu tahu dulu.
video kita. So maksudnya media sosial, right? So kita perlu tahu, sebab kalau kita hasilkan video konten kita, konsep dia corporate, tetapi kita nak tayang di media sosial, ini berat. Konsep corporate nak tayang di media sosial, ini masalah sikit. Sebab media sosial present dia berlainan. Maksud dia berlainan tu, dia tak mahu konten dekat media sosial ni dia tidak boleh terlalu perfect. Itu dah jawapan dia. Maksud dia, bila kita nak go to media sosial, media sosial ni adalah konten-konten yang current, konten-konten yang just entertainment. Dia panggil entertainment. So bila kita kena faham. Tapi kalau kita buat video korporat untuk jabatan, video korporat untuk jabatan pula kita buat untuk kita nak tayang kepada visitor ataupun tetamu yang datang ke tempat kita, lawatan kita, dia orang boleh menonton video korporat tu dengan maklumat-maklumat yang jelas tentang organisasi kita. Right, tetapi kalau video itu kita masuk dalam media sosial, agak kurang view sebab tak semua orang nak tahu organisasi itu. Itu sebenarnya, right? Then kalau dia nak tahu lebih banyak, dia akan go to the website. Dia kena ingat kat situ. Dan hasil video corporate mesti berimagekan corporate. Dan kalau kita nak menghasilkan kepada media sosial, yes, ada different case. Okay, menghasilkan video kepada media sosial ni kita kena begini. Kita kena faham di mana interactive to be audience, di mana information, dan di mana continuous dia nak ikut lagi, dia jadi seronok. Right, okay. So maksud dia yang cikgu nak tegur, kita buat media sosial. Untuk media sosial sebenarnya grade dia agak rendah dari segi quality presentation. Jangan terlalu kuat, jangan terlalu hebat, jangan terlalu protokol sangat. Jangan terlalu protokol. Protokol ni kita kena buang sedikit untuk bila kita go to the media sosial, baik kita go to the Facebook, kita go to the YouTube, kita go to the Insta, kita go to the TikTok. Jadi kita kena buangkan protokol yang terlalu, tetapi pengisian kita mesti ada. Pengisian kita mesti ada. Maksud dia kita kena starting. Okey, untuk media sosial ni yang seronok style presenter ataupun travel tour. Travel tour ni maksud dia kita lantik seorang, dia yang jadi presenter, dia yang bawa story tu. Dia keluar-keluar je, turun kereta, okey, minggu ni saya nak bawa anda ikut pergi satu tempat lagi. Tempat ini sebenarnya kita tak pernah tahu dan kita patut tahu. Contoh dia begitu. So dia akan pergi, dia berjalan. Presenter tadi membawa that story. Tapi lawan dia, kalau kita buat video korporat macam tu, turun-turun kereta, okey, pada kali ini saya bawa anda untuk melihat organisasi yang ada di depan saya, seperti UiTM, contoh UiTM. Jadi berapa besar yang dia nak kena tunjuk, dan konsep santai itu tak memberikan impak. Dia hanya more pada media sosial. Lepas tu bila dia sampai media sosial balik, bila dia dah sampai tadi satu kawasan, dia nak cerita tentang pemakanan. Okey? Lepas tu baru dia jumpa dengan orang yang buat benda tu. Dia bawa story. Ini yang sebenarnya yang orang nak menonton. Ramai orang nak menonton hari ni sebab orang tak pernah tahu tentang itu. Baru kita bawa. That's why malah sekarang ni you kena fikir pasal tajuk you all, content you all, isi you all dah ada. Cuma presentation saja yang tak tahu nak bawa cara mana. You masih meneka lagi menonton video orang. Kita patut bawa macam ni, tetapi tak kena dengan produk kita. Bila tak kena dengan produk kita, kita tak boleh tiru dia punya style. No. So kita kena cipta. Okey. Macam mana kita nak cipta? Macam mana kita nak tahu view berapa banyak yang nak menonton video kita? First kita kena trial. Edit dulu lebih kurang dalam 30 saat. Create the issue dulu. Isu tu maksud dia apa permasalahannya? Orang kita ni
bila dengar masalah, dia suka tengok. Orang kita, bila masalah saja kalau isu, boleh dia jadi viral. Kontra ke pemikiran orang kita dulu, baru kita boleh bawa segmen kita. Contoh, kalau kita lihat dari segi siapa pengarah filem yang Kelantan tu, kan? Dia dah hasilkan YouTube yang dah banyak, dia dah cipta follower yang dah berjuta. Syamin. Okey, Syamin memang dia dah cipta dulu dah. Orang dah suka dengan style dia. Bila dia buat satu picture filem, walaupun low end quality bagi setengah orang, dia telah ciptakan rangkaian. So sama juga, kita kena ciptakan rangkaian. Kalau katakan macam Mala sendiri, you memang buat tentang pemakanan. Okey, pemakanan ni pun skop dia besar. Orang suka makan, baik ke? Itu soalan dia. Orang suka makan, tapi bagus ke? Itu tajuk pun dah cukup best dah. Barulah kita cerita. Okey, konsep dia, orang suka apa? Jalan-jalan cari makan. Cuba convert jalan-jalan cari makan tu menjadikan information story tentang pemakanan. Ataupun jalan-jalan cari masalah. Isu dia bila dah fat, masalah. Bila dah kena sakit, masalah. Bila dah keracunan, masalah. That is a content. So jalan-jalan cari masalah, itu pun satu bagus juga tu. Saya pun dapat idea dah. Kan? Ya. Sama juga Tuan Adnan. Ni pun sama juga. Jalan-jalan, join kelas, cari masalah. Sakit kepala kan? Sebab dia Cikgu Syarif ni, dia orang kreatif. Sebab dia boleh menciptakan berbagai konsep dan idea untuk nak bagi jadi benda tu masalah. Bila masalah, baru ada solution. Ya, right. So, bila kita cipta masalah, baru orang nak menonton. Baru orang jadi suka. Kadang-kadang kena dengan diri dia masalah tu, baru dia kata, aku lama dah duk cari video macam ni. Okay, right? Okay, so dari segi editing. So, dari segi video klip pula. Bila kita go to the video clip, maksudnya video clip ni kita nak buat, adakah nak buat style karaoke, ataupun kita hanya nak tampalkan video saja, ambil shoot, kita tampal, lay lagu. Sebenarnya yang seronok dalam video clip ni adalah lagu tu. Lagu tu. Kenapa cikgu sebut lagu tu? Cuba mutekan lagu tu, tengok video tu. Apa rasa? Haram tak faham. Entah apa-apa. Sebab lagu tu yang buatkan mood kita tu jadi seronok. Kita jadi leka. Dan lagi sekali cikgu sebut, live dalam anugerah juara lagu semalam disebabkan visualize. Dia punya visual tu, composition dia tu, dia punya efek yang dibuat secara live itu yang seronok. Kalau betul-betul tinggal stage tu kosong, pasang lampu, menyanyi, haram. Sama juga bila kita dah diberi peluang untuk mengkonsepkan maya, maknanya kita kena faham sebenarnya dari segi konsep untuk buat penerbitan editing. Okey, ada soalan yang lain ataupun nak tanya? Right? Okey, ada tak? Siapa? Okey, mau tak sampai cikgu. Then okey, Mai, right? Khairul, Firdaus. Okey. Tuan Adnan, ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau bab ceramah ataupun tazkirah, apa yang cara kaedahnya sesuai untuk tarik viewer? Alright. Bila ceramah, bila ada konten-konten yang berkaitan bercakap. Okey. First kali adalah isu. Yang kedua, dari segi framing kita, medium shot kita, jangan ambil terlalu lama dengan long shot. Bila ceramah ataupun konten, sebenarnya
Dalam ceramah tu kita dah menonton semua ceramah masa kita berediting. Kita dah jumpa dah pengisian mana yang tajuk yang dia hit di awal tadi, tengah-tengah tu. Maksud dia sentuh tentang kenapa kita tak boleh kahwin dua. Contoh dia isu dia begitu. Contoh, itu kita ambil letak di depan dulu. Letak depan sebab orang kita ni first interacting dia bila dia scroll dekat media sosial, dia tengok satu gambar tu cantik. Dia tengok yang kedua pelik sikit. Dia tengok yang ketiga bila lalu depan wall dia tengok je. Ataupun bila dia nonton dia situ dia terus saja keluar ayat. Takkan tak boleh kahwin dua. Itu maksud dia. Tak apa, tiga pun tak apa. Mungkin ceramah tu dah ada perkataan itu. Letak dulu di depan. Bila kita letak di depan untuk kita nak attract to be audience supaya dia handbrake dekat wall kita. Dia dah scroll lah tadi. Gede. Ada ni. Dia turn balik. Dia start dia mula dengar. Okay, selain daripada copywriting lah, tajuk. Itu selain. Video ni sebenarnya penting dia ialah bila ada video tapi tak ada music ataupun tak ada dialog, gone. Sebab apa? Tuan, gini. Kita turun daripada master bedroom nak pergi ke dapur, lalu dekat hall. Hall ada TV sedang display. Lepas tu tiba-tiba ada sound, bunyi yang kuat dan juga image. Kita akan terberhenti sekejap. Kita berhenti tengok, nak pergi tandas ni, nak pergi ke dapur ni, nak ambil air ni, berhenti sekejap. Because that, satu sound dia, kedua visual itu. Jadi bila ceramah tadi yang disoal, kita boleh pinjamkan dulu part-part yang disebut oleh penceramah, letak di depan dulu. Lebih kurang dalam 15 second atau 20 saat. Baru lepas saja 20 saat, kita masuk montas logo kita. And kita start balik daripada awal. Sebenarnya, kita nak attract to be audience. Kita nak tarik audience supaya dia berhenti channel kita. Bila dia start berhenti, channel video kedua pun dia dah memang start suka. Tengok dia dah start tekan button share. Dia dah start share. This good. Maknanya dia dah masuk dalam kandang kita. Tapi kalau dia tengok benda tu nothing je, kita pun start gambar foto je ke depan. Dia pun scroll lagi. Padahal belakang tu konten dia dah bagus. Pengisian dia dah bagus. Tapi oleh kerana depan tu tak cukup kuat. Tuan-tuan, dia sekupa macam main bola. 45 minit yang diberi untuk first half. Kalau boleh 5 atau 10 minit pertama kita buat gol dulu. Sebab bila kita buat gol, orang dah berhenti dekat wall kita, dia menonton, dia akan tunggu dah. Wow. Because kita dah attack dulu. Lepas tu kita lawan macam biasa. Bila dah nak habis lagi lebih kurang 40 minit, kita buat lagi satu gol ataupun kita bagi lagi hit. Contohnya kita cut balik pada penontonnya ni. Memanglah kalau dia ceramah lah, cut balik. Itulah. Maksud dia orang macam wah. And kita ending. So dia akan tunggu the next video. Kita kena ada dia punya tonansi dia. Memang penceramah tu dia datang, dia akan bagi salam. Assalamualaikum, selamat petang. Okay, so terima kasih. So saya akan ceramah sikit. Biasa aja. Tetapi kita sebagai penyunting atau editor, barulah kita susunkan dia. Boleh So ini kena faham kat situ. Okay. Sebenarnya right, ada sikit sekarang saya tengah buat kuliah ustaz. Biasanya thumbnail yang saya ambil itu isu tajuk untuk tarik. Okay, good. So tajuk kena menarik, kontroversi. Okay, right. Betul. Itu dipanggil copywriting. Dipanggil ayat power. Tapi jangan menipu. Jangan manipulate. Maksud dia manipulate tu adalah salah. Jangan manipulate. Sekali kita manipulate, orang akan scrap that, channel kita memang out. Maksudnya manipulate ni, menipu ni, kita tulis di terlebih over words. Terlebih kecoh. Maksudnya jangan. Contohnya kita
pergi shooting tentang rompakan di kedai emas. Kita tulis tu. Kita sebenarnya shooting je video tu. Tapi kita siap tulis kejadian berlaku rompakan di kedai emas. Okey, kelilingan lebih kurang 65 juta. Confirm view tu banyak. Tetapi bila orang dah go through, orang dah start tulis kat bawah tu, perah, tak boleh pakai, semua tak boleh. So lama kelamaan condemn ataupun kutuk dekat situ kuat, akhirnya channel kita tak jadi trusted lagi dah, tidak dipercayai. Okey, so dari segi ceramah, maksudnya dari segi ceramah, dari segi apa semua bagus. Memang bagus sangat-sangat. Sebab dia ada follower dia. Dia ada follower dia. Dan kita perlu tengok dari segi range pula. Range umur. Sebenarnya benda ni kalau tuan-tuan dan perempuan dah tengok dekat Facebook. Facebook ni dia cerdik. Umur macam Cikgu Sharif ni, kalau dia iklan, dia semua barang yang jenis Cikgu Sharif je masuk. Tadinan mungkin kalau orang yang muda, very young, semua produk yang muda-muda je masuk. Sebab simple aja. Dekat Facebook dia ada 5. 1, wall 1, wall 2, wall 3, wall 4, wall 5. Wall yang ke-6 atau yang ke-7 iklan. Kalau tak percaya tengoklah. Dia ada 5 saja, masuk yang ke-6 atau ke-7 iklan. 5 lagi, 6, 7 iklan. So kita kena faham begitu. Right. Okay. So mungkin sedikit jawapan tuan Adenan right, insyaallah. Tapi kita kena sanggup. Jangan buat satu video, lepas tu letak dekat YouTube, duk tengok berapa orang view. Lah baru 4 orang. Hari ni pula tambah seorang. Alah hai. 5 aja view. Orang lain 50 ribu. Yang kita baru 5 orang. Relax. Do hari ni, esok lusa akan ada hasil dia. Tapi kalau hari ni pun dah tak buat, jangan haraplah nak dapat 50 ribu. Right. So editing ni mainkan peranan sebenarnya. Okay, kalau kita pergi kepada video montaj. Montaj ni pula, sebab montaj ni kita nak touch sensitivity dia punya mind, perasaan. Sebab hari ni kalau kita salah buat video montaj, montaj kita tak lama, 45 saat aja. Tetapi kalau orang menonton pun rasa macam punyalah lama nak habis video ni. Habis. Tapi kalau montaj kita 1 minit, dia orang sanggup berhenti daripada telefon tengah bergegar ni, office tengah telefon ni, bos tengah telefon ni, hold dulu kat tangan, duk tengok montaj. Lepas tu bila rasa dah habis, tepuk. Dia letak handphone, dia siap tepuk tangan. Nasib bos tengah call tu, marah tunggu ke belakang. Sebab barulah hasil video tu. Okay, right. Macam mana nak jadikan video montaj tu to be strong? Kita bermain dari segi elements ataupun konten grafik yang kuat. Kita campurkan, mix dengan fasting dia tu. So ending dia kita kena bagi dia punya climax. Bila dia naik sampai dia last, bila macam tu baru orang akan terasa wah. Ini selalunya sampai pengacara kata okey, terima kasih, kita bagi tepukan kepada ni lah. Rupanya pakat lena habis tak menonton video montaj tu. Kena jaga ni That is a video montage. Filem pendek pula. Filem pendek ni sebenarnya mudah, simple. Editing dia pun ikut mood dia. Jangan duk fikir pasal macam filem mesti gini. Tak. Dia ikut mood dia. Bila buat editing kena ada two way punya shot. Si A bercakap dengan si B. Waktu shooting tu kena ada cut. Dia kena ada frame dia. Jangan satu frame tahan aja. Lebih kurang 2 minit dialog je kat situ bila nak habis. Editor pun senang je, bubuh satu shot, boleh lena dulu 2 minit. No, because that orang suka ni sebab bila cutting point dia tu. Orang suka sebab bila dia nak tengok next tu apa. Orang suka bila tengok dia jeling tu, dia close up mata bila dia tengah
Nak lihat sesuatu di tepi, dijeling tu. Orang suka benda tu. Audience nak benda tu. Jadi kita kena edit bagi mood dia macam tu. Right? Lepas tu kita pergi kepada video pendidikan, cikgu dah sebut. Video segmen cikgu dah sebut. Editing drama cikgu dah sebut. Right? Apa lagi? Dokumentari cikgu dah sebut. Dokumentari yang best, simple, cikgu selalu bagi contoh yang simple. Cuba tengok Discovery Channel yang buat cerita pasal semut patah kaki tu. Ada tak? Semut patah kaki tu tak ada pun dia buat cutting point, efek terbang lah apa semua. Tak ada pun. Dia straight cut sebab dia mood. Mood ni maksud dia jalan cerita dia tu. Kita jangan terlalu tiba-tiba cut. Lepas tu shot ni pendek, shot ni panjang. Cuba kita preview. Bila kita dah preview, kita rasa okay, and dia editing ni bila kita play and cut. And cut. Dia macam tu. Jangan cut. Shot dia tip. Tak boleh. So ini sebenarnya dari segi editing punya konsep, right? So sebenarnya salah satu lagi yang cikgu nak tegur ialah bila kita nak jadi editor, bila bukan editor penyunting ni tak kisah jawatan pun tak apa, bukan jawatan pun tak apa. Okey, satu kita kena pilihan dia panggil operator. Operator, kedua yang ni dipanggil cutter. Okey, yang ni dipanggil cutter. Right, yang ketiga baru kita panggil editor. Alright, so editor. Apa beza semua ni? Okey, apa beza sebenarnya? Penyunting tu dia more pada operator je. Operator ni maksud dia pegang komputer, ada orang kat sebelah, pengarah kat sebelah, siapa pun kat sebelah. No, video. And okey, masuk kat sini. Cut lah sini sikit.